Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi. Kali ini kita akan bincang trial negeri Selangor set 1 ya. Sebab Selangor dia ada 2 set soalan. Jadi kita bincangkan yang set 1 dahulu untuk kertas 1. Okey. So soalan pertama, which of the following is a symbol of a base SI unit? Okey, dia mestilah suatu unit simbol daripada unit asas. Okay, unit asas maksudnya kalau kita jumpa kuantiti terbitan, maksudnya itu bukan jawapan lah. Dan juga mestilah berada dalam unit SI. Unit SI tahu kan? Okey, unit SI, unit yang standard lah. Okey, kita bincangkan. Okey, jawapan A betul tak? M ni adalah simbol. Ini bukan mass ya. Ini adalah simbol meter. Meter adalah is a symbol for length, panjang, length. Okey, betul tak dalam kuantiti asas? Betul. Betul tak dalam SI unit? Betul. Kalau dia tulis kilometer, salah tu. Kan? Simbol bagi unit asas sebagai simbol. Okey, betul. Kenapa saya blur pula tiba-tiba? Betul. Jadi A jawapannya, walaupun pilihan jawapan yang pertama tu adalah jawapan, kita semaklah kenapa B, C, D salah. Okey, macam tu. Kedua ataupun B, G merujuk kepada gram. Gram ni unit bagi apa? Gram ni adalah unit bagi jisim, mass. Tapi mass unit asasnya bukan SI unitnya bukanlah berada dalam unit gram tetapi kilogram. Walaupun jawapan B ni adalah base unit, base quantity, sebab jisim kan, tapi unit, simbol kepada unit yang diberi itu tak tepat, sepatutnya dalam kilogram. Okay, how about C pula? N, Newton stands for Newton. Newton adalah unit kepada force. Bila unit kepada force, salah lah. Force bukan kuantiti asas. Force adalah hasil daripada let's say mass times acceleration. Ianya adalah gabungan unit kepada jisim dan juga pecutan. Jadi it is a derived quantity. Derived kuantiti terbitan. Salah lah. Kita nak kuantiti asas. Okay, walaupun unit SI dia betul. Okay, next, last one adalah degree Celsius, unit untuk temperature. Temperature, T-U-R-E, temperature. Okay, walaupun ianya kuantiti asas, tetapi temperature unit SI nya bukan dalam degree Celsius, sebaliknya Kelvin. So salah lah. Okay, nombor 1 selesai. A jawapan dia. Nombor 3, which of the following shows effect of inertia? Kesan inertia. Apakah hasil daripada konsep inertia yang terhasil? Okay, nombor 1 cuba baca. A girl dried her wet hair by moving her head quickly. Maksudnya dia gerakkan kepala dia laju-laju kan. Jadi rambut dia tu menggelibas, menyebabkan air pada rambut itu terpelanting ataupun terkeluar daripada rambut dia itulah, terlepas daripada permukaan rambutnya. Betul. Okey. Nombor 2, a sturdy steel structure is installed in the space between the driver seats and the locks. Suatu keluli yang kukuh dipasangkan di ruang antara tempat duduk pemandu dengan kayu balak. Betul ke ni? Okey, jawapannya a sturdy steel between the driver seat and okey, ini kalau kita tak sure, kita kena baca dulu nombor 3. Kokotlah nombor 3 kita sure. The hammer head is tightened by striking the handle part on the floor. Okey, betul nombor 3. Kita ada hammer. Lepas tu ni dia punya handle dia ni. Macam tu. Kita nak ketatkan hammer itu, kita hentakkan dia ke lantai.
Jadi disebabkan kepala hammer lebih berat, maka dengan terhentinya handle itu, bahagian besi atau kepala hammer tu masih lagi bergerak, still moving downwards, and akhirnya akan mengetatkan mengetatkan bahagian kepala tukul betul. Nombor 2 saya tak sure, sebab dalam kalau saya follow skema, skema yang diberikan ni adalah jawapannya B, 1 dan 3 saja. Tapi I'm not quite sure about number 2, because macam betul, a sturdy steel structure is installed in the space between the driver seats and the locks. Kan kalau lori, ni lori ya, membawa barangan, dalam kes ni dia bawa kayu balak ni, kayu balak belakang ni banyak-banyak. Like so in between the head of the lorry and the locks, kita akan pasang satu keluli yang mana akan menahan locks itu in case the driver of this lorry make an emergency brake. Katalah lori ni tengah bawa laju, tiba-tiba dia emergency brake. As the lorry stops, the locks, sebabkan locks tu juga ada jisim dan ada berat. Ada jisim lah utamanya, jisim yang besar, maka the locks akan ada inertia to move forward even though the lorry has stopped. So the steel here, keluli ni fungsinya adalah menghalang daripada lock sini menghentam kawasan pemandu. So kalau answer scheme wise, jawapannya adalah B. Kalau pada saya berpendapat mungkin jawapannya juga adalah D. So either B or D lah, I'm not that sure. Kalau skema, ni skema punya jawapan B, ini saya punya jawapan. I would say number 2 also right lah. Driver seat and the locks, I would say number 2 also correct. But nevertheless, regardless of the correct ataupun real answer, here's the theory lah. Itu dia punya teori dia dan penerangan dia. Apa yang penting bukan jawapan yang tepat, siapa betul siapa salah lah, tapi kita belajar daripada jawapan tu, kita belajar. So regardless of the answer lah. Itu pendapat saya lah. Nombor 2 still accepted as the effects of inertia. Moving on to number 5. Diagram 2 shows two forces, 4 Newton and 5 Newton, act on a small body B. The angle between the forces is 45. Ada dua force, yang ni 5 Newton, yang atas 4 Newton pada sudut 45 darjah. Apa yang dua-dua force ni buat adalah menarik objek B. B ni ada satu objek, dia ditarik. Jadi soalan minta determine the magnitude of resultant force. Soalan minta resultant force. Apa maksud resultant force? Bayangkan this is an object ditarik oleh dua daya. Roughly the resultant force will be somewhere in between here. Kalau awak dah tengok trial yang lepas-lepas, yang saya bincangkan video yang lepas, awak akan dapat idea yang sama dengan saya lah. So ada objek kat sini ditarik oleh dua daya, satu kat sini, satu kat sini. Takkanlah objek tu nak bergerak ke sini pula. Tak logik. Objek will be moving in the direction of roughly this direction. This side. So after obtaining that information, we are going to again draw the triangle of forces. Saya akan ambil 5 Newton ni dulu. Saya buat macam ni, 5 Newton. Saya pun buat nak panah di tengah. Saya buat 5 Newton macam tu. Sorry, saya nak padam sebab saya nak ada space tepi tu, nanti tak nampak pula. Kejap ya. Again. Hai Zahin, kenapa tu?
Okay, so saya buat sini sikit. Alright, 5 Newton. Then saya nak ambil 4 Newton ni, saya nak letak di sini. So my 4 Newton here. Okay, like so. And note that the angle between 4 Newton and 5 Newton is 45. Nampak? Angle di antara 4 dengan 5 is 45 degrees. Macam tu. So bila kita pindahkan daya, jangan lupa untuk kita bawa sudut yang bersama-samanya tu ke dalam segitiga yang kita akan buat. Sebab apa saya bawa 4 ni pergi sebelah kanan? Dia daripada kiri kan. Saya padam balik yang ni. Nanti awak serabut tengok ni banyak-banyak. Okay, padam ni. Okay. Okay, saya dah pindahkan. Okay, kenapa yang 4 Newton ni saya bawa pergi sini? Kenapa? Kerana saya tahu my resultant force will be somewhere here. And if I move this one to my new triangle of forces, I will be able to get a complete triangle macam tu, with a double arrow menunjukkan nilai resultant force. So tujuan saya bawa 4 pergi sana sebab saya dah tahu dah arah resultant force itu sedemikian dan boleh melengkapkan triangle saya. Okay, so triangle forces ada dua. Kalau awak rujuk pada buku teks, triangle forces ada dua jenis. Sama ada triangle forces tu jenis a right angle triangle, like so. Dia ada satu sudut 90 darjah, which is yang senang, kerana awak boleh selesaikan dengan mencari mana-mana sudut menggunakan Soh Cah Tua tu yang awak hafal tu kan. Macam mana nak cari sin, macam mana nak cari cos, macam mana nak cari tangent. Okay, ni yang biasa awak buat tu lah, sin, cos, tangent tu. That's one type. Another type which is this one yang awak sedang handle ni. Yang awak sedang tengok segitiga ni adalah a regular triangle with no 90 degrees angle. Dia bukan right angle triangle. Segitiga yang tidak ada sudut 90 darjah. So nombor 2 ni quite difficult. Bukan quite difficult, dia quite unfamiliar for you. Okay, saya boleh kata perkataan unfamiliar bukan awak tak tahu, tapi awak tak selalu buat soalan guna segitiga ni. This is, I would say, new lah kan. Agak baru lah pada awak. Okay, nevertheless, soalan kedua ni bukan tak boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan menggunakan cosine rule. Dalam buku teks pun ada ya. Buku teks awak ada cosine rule. So, kenapa kita guna cosine rule? Kerana kita dapat satu segitiga yang bukan right angle triangle. Kalau right angle triangle, kita pakai sin adjacent divide by hypotenuse. Yang ni tak ada lah. Okay, tak ada. Okay, macam ni. Sudut yang awak buat tadi 45. Okay, awak cari dulu sudut yang bertentangan dengan resultant force, sebab awak akan pakai sudut ni. Okay, kita ada resultant force yang kita nak cari tu. Cari sudut yang bertentangan dengan resultant force. So this is how much? 180 minus 45, you get 135. Correct? So this one 135. Dalam tu, sudut dalaman. Okay, ingat yang awak pindah tadi tu dah jadi sudut luaran. Sudut luaran. Jadi cari sudut dalaman 180 tolak 45. Okay, nak cari R, kita pakai cosine rule. Formula asas untuk cosine rule adalah A square will be equal to B square plus C square minus 2BC multiply with cos A. Panjang sikit. By right sepatutnya hafal lah.
Kalau tak hafal, insyaAllah diberi dalam soalan. Saya tak sure soalan akan bagi dekat awak tak formula ni. Tapi to play safe, hafal lah. Saya rasa dalam matematik ada kot. Matematik ke maths tak sure lah. Okay, so your A square saya nak buat guna warna lain sebabnya dia melibatkan double labeling label 2 kali kan. So A tu yang mana? A adalah is your resultant force. This is your A, this is your B, this is your C. B dengan C mana-mana pun tak kisah. Nak B yang ni ke, C yang ni ke, terpulang. Okay. Now awak nak cari A square. Sama dengan B square is 5 square plus 4 square minus 2 times 5 times 4 cos A. Okay, cos A apa? Kalau A di sini, tengok ya, this is the A side. The opposite angle of A is the angle capital A. Jadi 135 tu adalah sudut A awak. Okay, kena ingat A yang ni, A besar adalah sudut yang bertentangan dengan side A kecil. Macam tu ya. Macam tu. Ni mudah matematik dah ni. So, selesaikan all this together. Okay, awak akan dapat nilai pelan-pelan awak boleh pause dulu. Cuba tekan dulu. Jangan tengok je saya buat. So, awak rasa macam saya tengah nak tekan calculator tu, awak pun pause video, awak tekan dulu. Lepas tu tengoklah dapat sama tak sama, tally tak tally dengan jawapan saya. Macam biasa, kalau ada salah apa saya buat, tulis dekat komen. Saya pun manusia biasa. Kadang-kadang saya buat silly mistake macam awak juga. Kadang-kadang rakam pukul 11 malam, pukul 12 malam, pagi sangat. Okay, kadang-kadang pun blur juga. Okay, so your A square will be equal to 69.28. Lepas tu awak square root lah untuk dapatkan A. Okay, square root kan, awak akan dapat 8.3 Newton. 8.3 Newton. Your answer will be C. Okay, ada kompleks sikit soalan ni. Okay, so cosine rule, conclusion cosine rule awak akan guna kalau segitiga tu bukan right angle triangle. Bukan right angle triangle. Kalau right angle triangle, alhamdulillah, senang lah awak dah buatlah pakai sin ke, cos ke, tangent ke, boleh cari resultant force dia. Okay, kalau tak bernasib baik ataupun kurang bernasib baik, kena pakailah cosine rule. Hafal lah. Hafal. Okay, next. Okay, saya tukar color dulu. Warna merah balik lah. Okay. Alright. The weight of a stone on earth. Berat satu batu di bumi is this much. What is the weight on the moon? Batu yang sama pergi ke bulan, of course berat dia akan jadi reduce. Siapa tak tahu tu, sudahlah awak ni, biar betul awak kan. For something that is moving from ataupun bring from earth to the moon, the weight will be reduced. Tetapi apa yang tak berubah, jawapannya adalah mass. The mass always unchanged regardless of the gravitational field strength or gravitational pull or gravitational acceleration. Nilai G ni tidak mempengaruhi jisim, hanya mempengaruhi weight. Okay, because weight is the product of mass with gravitational acceleration. So weight saja berubah, jisim tak berubah. So now cari dulu jisim batu tu. Sebab kalau batu tu bawa pergi bulan, jisim batu tak berubah. Okay, cari jisim batu dulu. So W on earth sama dengan mass darab dengan gravitational acceleration of earth. Jadi cari jisim batu, weight on earth bahagi dengan gravitational acceleration on earth. Betul ke? Okey, betul.
So weightnya adalah 19.62 bahagi dengan 9.81. Ingat bukan 10 10 tu masa awak lower form. Okay. So awak akan dapat 2, tepat-tepat 2 kg. So jisim batu 2 kg, bawa pergi bulan berapa jisim dia? Sama. Jadi kita masuk balik weight on the moon. Kita buat M lah kan. Weight of stone on the moon. Masih lagi formula M, darab dengan G, tapi kali ini G untuk moon. Diberi gravitational field strength of moon is this much. Ni adalah nilai G dia. Nilai G untuk moon. Jadi 2 tadi jisim batu darab dengan gravitational field strength untuk bulan 1.64. Kalau bumi 9.81. Kan? Kalau bulan 1.64, nampak lebih sikit. So by right jadi lebih ringan. 2 darab 1.64 dapat 3.28 Newton. Selesai. Okay, the concept here is the mass unchanged. Bawalah pergi mana-mana pun suatu jasad tu, pergi ke bulan ke bumi ke Marikh ke Venus ke, jisimnya sentiasa unchanged. Okay, jisimnya unchanged. Jadi kalau tanya inersia pun unchanged, sebab faktor yang mempengaruhi inersia adalah jisim, bukan berat, jisim. Okay, yang tu trial negeri lain lah. Kita tengok trial yang lepas-lepas. Okay, nombor 8. Okay, diagram shows 2 satellite M and different orbits around the Earth. Okay, nampaknya N tu orbit dia lebih jauh lah daripada jejari orbit dia tu lebih jauh daripada M lah. Okay, the orbit N located further from the Earth than the orbit of M. Okay, which of the comparison is true? So nombor 8 kalau baca-baca jawapannya adalah C. Okay, the orbital period of N is greater than the orbital period of M. Sebab apa? Sebab dia nilainya ataupun jaraknya adalah lebih jauh. Okay, hubungannya orbital period. Ingat tak ni hubungan apa? This is from Kepler's third law. T square directly proportional to the R cube. Kepler's third law. So kalau nilai R T square, kalau nilai R, which is the distance from the satellite to the center of the Earth, is greater, so does the orbital period. So nilai T dia juga adalah lebih panjang. Sebab tu C adalah jawapan yang tepat. Okay, 10. This is a table that shows specific heat capacity for 4 materials. Which of the following materials is most suitable in the making of handle of a pot? Okay, handle of a pot, kita nak dia cepat panas ke lambat panas? Jawapannya lambat panas. Okay, heat up slower. So berdasarkan kita punya goals, so that the handle is heating up slowly, kita nak pilih C yang mana? Kita akan pilih nilai C yang besar. C besar dia lambat panas. Satu lagi lambat sejuk. Okay, C besar. Kalau kita sebut tu kan, C besar. C ni merujuk kepada orang. Ni analogi ya, cara nak ingat lah kan. Cara nak ingat lah, tips lah kan. C besar merujuk kepada orang yang besar. Orang besar ni orang tua lah. Orang tua dia lambat panas. Apa maksud? Apa analogi kepada lambat panas? Kalau kita berpengalaman bergaul dengan orang tua,
dia banyak pengalaman, jadi dia dah makan garam banyak. Dia lambat nak marah awak tu, dia lambat, dia sabar je. Okay. Tapi once dia marah dekat awak, dia juga lambat sejuk. Sebab dia suka merajuk. Dia panjang. Orang tua merajuk dia panjang. Jadi dia lambat. Bila dia dah marah tu, sudah, awak nak pujuk dia tu makan masa lah. Lebih kurang macam tu. Okay. C kecil maksudnya C nilai C yang kecil, macam tu, merujuk kepada budak kecil. Budak kecil ni dia cepat panas. Cepat panas. Tak semena-mena kira nak marah je, cepat panas. Salah sikit marah, tak betul sikit salah. Okay, itu je kerja dia kan. Lambat makanan sampai lambat marah, contoh kan. Dia cepat sejuk. Bagi hadiah sikit, kan macam awet-awet kan. Bagi hadiah sikit, bagi ambil hati sikit, insya-Allah cepatlah dia sejuk. Lebih kurang macam tu lah analogi tu, untuk bantu awak hafal lah. Cepat panas, cepat sejuk. Lambat panas, lambat sejuk. Lebih kurang macam tu. So pilih C ni yang paling besar, which is 1600 milik S. Depannya adalah D. Nombor 11, diagram 6 shows a balloon which is placed in an airtight container. Okay, bekas ni tertutup. If the piston is moved from X to Y, digerakkan X ke Y. Maksudnya dia tekan lah piston ni ke bawah sampai ke sini. Okay, jadi ruangan ni jadi limited. Okay, volumenya jadi kecil. Lebih kurang macam tu kot. Okay, what will happen to the balloon? Apa jadi kepada balon? Okay, jawapannya adalah C, ianya mengecut. Kenapa balon mengecut? Kerana apabila volume kecil, pressure meningkat. Bila pressure meningkat, pressure yang tinggi itu menekan permukaan balon, lalu mengecutlah balon itu. Ini adalah hubungan antara volume dan pressure. Boyle's law. Okay, this is explained in Boyle's law. Okay. 14. Diagram 9 shows the wavefront of 3 water droplets on the surface of a water basin. Which diagram below likely to be the arrangement of the basin? Okay. Kita tengok the wavefront, and the distance between the wavefront, the two consecutive wavefront, will be the wavelength. Ni lah wavelength dia. Okay. So what happened to the wavelength? On the left hand side, the wavelength is much smaller. Vice versa, the wavelength on the right hand side will be much more greater. So this value of wavelength varies with depth, dengan kedalaman. It shows the depth. Kalau kita boleh tahu jarak di antara dua muka gelombang, muka gelombang, maka kita tahu berapa dalamkah cecair tersebut. Okay, berapa dalamkah cecair tersebut. So refers to the theory, if the wavelength are greater, ataupun jarak di antara dua muka gelombang tu jauh-jauh, kawasan tu adalah kawasan dalam, deep region. So vice versa, kalau wavelengthnya kecil, maka kawasan tersebut adalah kawasan shallow, kawasan cetek. So awak akan pilih pilihan jawapan yang kedalamannya berbeza, which is not A, which is not B. Okay, kurang tepat lah, kedalaman dia sampai berbeza 3 tempat ni. Ni dalam, cetek, dalam, salah. Dan perlulah dalam di sebelah kanan. So jawapannya adalah D. This one is deep, and here is shallow. Okay, soalan tanya apakah konsep yang terlibat dalam soalan 14 ni. This one is refraction
of water wave. Refraction, pembiasan. Okay, so it is all depends on the depth of the liquid. Alright, 14 selesai. 15, diagram 10 shows the interference pattern produced by two coherent source S1 S2. Alright, the separation between S1 and S2 is 5 cm. Okay, this will be your A, and the wavelength of the water wave is 3 cm. Wavelength lambda. Next, calculate the distance x between two nodal line 30 cm from S1 S2. This is your D. Suruh cari x. Soalan suruh cari x. Lambda equals to AX over D. So if you are to find x, rearrange formula. Lambda D bahagi dengan A. So lambda, wavelength awak tadi tu, berapa wavelength? 3. Okay, perlu tak kita tukar dalam unit meter? Okay, sebab setengah soalan kalau awak buat banyak latihan kan, awak jumpa, kadang tu awak jumpa ada maklumat D yang berada dalam meter. So sekarang ni tengok semua maklumat. D awak cm, wavelength awak cm, your A juga dalam cm, dan yang bestnya jawapan pun semua dalam cm. Bila yang ni berlaku, situasi macam ni berlaku, awak you don't bother ataupun don't have to convert everything in meter lah. Nanti awak buat kerja dua kali, buat kerja sia-sia. Sebab kalau jawapannya semua dalam cm, tak perlulah yang dalam formula ni semua pergi tukar meter. Key in awak masukkan cm saja. So lambda dalam cm dah, D juga 30 cm cm, bahagi dengan A pun cm juga. A berapa tadi? 5. So bila cm darab dengan cm yang atas bahagi dengan cm, potong macam tu, jawapan for sure lah dalam cm dah. Macam tu tu penerangan dia kenapa tak perlu tukar. Nanti awak tukar, awak kan selalu buat menonong je kan, tak tengok ni pilihan jawapan ni, tak tengok pilihan jawapan dah, buat kerja lambat. Sepatutnya 1.5 minutes, less than 1.5 minutes for one question. Jadi awak dah convert semua benda itu, dah makan masa, dah lewat untuk soalan lain. Jadi be efficient. Okay, tu ayat dia lah, be efficient. So 18 jawapannya adalah 18 cm. Tak perlu convert apa-apa. Hati-hati. Kalau salah satu daripadanya, contoh biasanya D lah kan, biasanya D ni yang dia akan bagi dalam meter. Biasanya kalau awak banyak buat soalan, awak tahulah biasanya. Kalau awak tak buat, tak tahulah. Awak tak tahu pun, biasanya tak tahu pun, baru tengok je. Maksudnya tak cukup latihan. So kalau D dah dalam meter, tukar semua dalam meter atau tukar D saja. Depends kepada pilihan jawapan kat sini. Tengok pilihan jawapan punya unit. Be efficient. Okay, 19. Diagram 11 shows an object which is placed at UCM from the center of a convex lens. Okay, bila jumpa convex lens, okay, awak kena tahu bahawa kalau diberi maklumat focal length which is 20 cm, yang ni silap ni 20 cm, awak kena tahu bahawa nilai F untuk focal length for a convex lens adalah bertandakan ataupun bernilai positif. Tolong ingat. Okay, kalau dapat convex, bersyukurlah awak. Convex positif, concave F nya akan jadi negatif. F akan jadi nilai negatif. Kalau tidak, awak tak dapat nilai, awak tak dapat jawapan yang tepat, awak tak dapat ciri-ciri image yang betul juga. Okay, yang ni tak ada masalah lah, positif. Okay, apa maklumat dia? Dia suruh cari apa ni? Apakah ciri-ciri image yang terbentuk? Okay, what is the characteristic of image? If U equals to 40 cm, okay, dia bagi U 40 cm. U tak ada positif negatif, tapi V ada positif negatif. Sekejap lagi kita cerita apa maksud dia. So dia bagi dah U, awak ada U dengan F, boleh tak cari V? Boleh, of course boleh cari. Kita pakai thin lens formula.
1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So nak cari U, 1 over U equals to 1 over F minus 1 over V. So 1 per U sama dengan 1 per F berapa tadi? 20 tolak 1 per apa pula cari U ni? Kan salah. Cari V. So kita tukar saja sini. Sorry. Nampak tu tak efisien tu. Okay. So nak cari V, 1 per V. Okay ni. So 1 per F tolak 1 per U lah. So 1 per 20 tolak 1 per 40. This one is 1 over V 1 over V. Okay, tekan lah tu. 1 per 20 tolak 1 per 40. Tekan. So awak akan dapat 1 per 20. 1 per 40. So 1 per 40 ni bukan jawapan V. Okay, kita dah dapat 1 per V. Kita nak cari V. Apa kita buat? Kita terbalikkan songsang. So untuk cari V, kita bawa V naik atas, kita buat turun 1 kat bawah. Dia jadilah V per 1. Maksudnya V lah tu. V per 1 V lah. Jadi bila kita songsang belah kiri, ni shortcut je. Kita songsang juga belah kanan. Jadilah 40 per 1, which is bermaksud nilai V awak adalah 40 cm dengan tanda positif. Maksudnya tak ada tanda negatif kan? Positif lah tu. Nilai positif. Rujuk kepada ciri-ciri image. Apabila nilai V adalah positif, itu bermaksud image yang awak dapat adalah image real. Tu. Nah, ni nota ni. Kalau awak dapat nilai focal length negatif, itu bermaksud kanta concave. Okay, kalau dapat V yang bernilai negatif, itu maksudnya image-nya virtual. Kali ni kita dapat V positif kan? Maksudnya real image lah. Real image. Okay, so untuk real image ada dua jawapan. A dah salah, B pun dah salah. Mungkin C atau D lah. Adakah ianya sama saiz atau lebih kecil? Yang ni awak kena tengok how much the magnification involved here. Berapa besar image tu kepada objek. V bahagi dengan U. Berapa V dia? 40. Berapa U dia? 40. Dapat apa? 1. Bila M sama dengan 1, maksudnya image dan objek berada dalam saiz yang sama. Same size. No magnification. Same size. Macam mana kita nak tahu kalau nilai M tu lebih besar daripada 1, ini maksudnya magnified. Okay. Kalau lebih kecil daripada 1, ini maksudnya diminished. Lebih kecil, yang ini lebih besar. Okay. Next, 22. Soalan terakhir untuk part pertama ni. Diagram 14 shows a block of mass 3 kg supported by a light string on a smooth and frictionless inclined plane. Okey, dapat je soalan ni. Bila awak dah tahu kehendak soalan, tension in the string, if the block is at rest, of course. Kalau dia dah gantung tu memang tak bergerak lah kan. Jadi gantung ni ada paku, tali, gantung 3 kg block ni pada inclined plane. Okey, tak bergerak. Soalan tanya tak bergerak. Bila at rest, kita kena tahu the resultant force acting here will be equals to 0. Ataupun jumlah, kalau kita ada blok kan, daya sebelah kiri F1, daya sebelah kanan F2. Kedua-dua daya tu bateri nak habis dah. Okey, terima kasih. Okey. So tadi saya kata kalau ada dua daya F1, kenapa dia jadi macam tu pula? Okey, F1, F2. So F1 akan sama dengan F2. Kedua-dua daya sama banyak, jadi tidak bergerak objek
is at rest. At rest. Okay. Lepas awak dah establish idea tu, okay, awak kena lukis semua daya yang terlibat di sini. Kalau ada tali, maksudnya ketegangan ada kat situ, tension. Okay, kenapa tension yang arah macam ni? Kerana ada berat yang bertindak ke bawah. Ni saya lukis dulu. So first thing first, weight of the object ke bawah dengan arah 90 darjah, dan beratnya akan diresolve kepada dua komponen, iaitu komponen Y dan juga satu lagi dekat sini komponen X. Macam mana nak tahu X dengan Y tu? Tengok video saya yang lepas-lepas. Okay, jadi kalau nak cari WX, kita pakai W cos theta. Kalau nak cari WY, kita cari dengan menggunakan W sin theta. Okay, ni W, lupa label. Okay, so untuk cari, saya pakai highlighter. Untuk cari tension, tengok bahagian tension tu bahagian mana yang terlibat. Tension kita dekat sini. This is your tension. Nilai yang kita nak cari. Tengok yang betul-betul selari dengan tension, daya apa yang terlibat. Sebab kita nak tally dengan kita punya idea dekat sini. Daya kiri sama dengan daya kanan. Okay, daya kiri sama dengan daya kanan. Baru dia at rest. Jadi blok ini at rest kerana daya T sama dengan daya WY. Tu idea ataupun the proses berfikir yang perlu awak gunakan. Okay, so kita tulis dalam bentuk perkataan. So T sepatutnya sama dengan WY, yang juga membawa maksud T sepatutnya sama dengan Y sin theta. Tengok apa? Tengok apa? Tu apa? Okay, so nilai T kita nak cari, W kita tahu kan, W kita convert kepada mg lah. Kita tak ada berat secara tepat ataupun secara terus, tapi kita ada G same. Boleh lah cari weight dia, mg sin theta. Okay, theta dekat sini adalah sudut 30 tu lah, sudut 30. So sin 30. Okay, ini saya harap boleh buat soalan macam ni. So ganti dulu, mass 3 darab 9.81. Okay, barulah darab dengan sin 30. Sepatutnya kalau awak tekan kalkulator dengan cermat, dengan tepat, awak akan dapat jawapan 14.72 Newton. Okay, jawapannya adalah A. Okay, ni cara awak selesaikan. Pastikan awak tahulah, kalau dah dia memang tak bergerak, jadi daya belah kiri sama dengan daya belah kanan. Tengok kanan kita ada tension, belah kiri kita ada WY. Kita samakan dia. Lepas tu we work from that. Work from there lah. That pula. Okay, so terima kasih kerana menonton. Kita jumpa dalam part 2. Boleh kongsi-kongsi dengan kawan kalau awak rasa video ni bagus. Okay, awak tengok, awak boleh ambil manfaat. Bermaksud awak juga sepatutnya berkongsi dengan kawan-kawan. Okay, at least awak tidak pandai seorang-seorang lah. Okay, bila kita kongsi dengan kawan, kawan pun rasa macam bermanfaat. Dia akan tinggalkan kesan yang mendalam kepada ilmu dan persahabatan awak tu dengan kawan. Kawan pun rasa seronok. Oh, rupanya dia care about me kan. Dia rasa awak menghargai dia, insyaAllah. Jadi itu sahaja. Jumpa dalam part 2 insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.